Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinati la yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kehadirat ilahi kerana dengan izinnya dapatlah kita sama-sama malam ni berkumpul lagi untuk meneruskan sesi bacaan kitab Safiinatul Najah. Okay, jadi seperti biasa, kalau sepanjang penyampaian Lala ni tiba-tiba suara tak jelas ataupun suara tersekat-sekat, terus bagi tahu dekat chat. Dan macam biasa juga, kalau sepanjang sesi ni timbul persoalan ke apa, boleh terus ditanyakan. InsyaAllah kita akan jawab pada akhir sesi nanti. Kalau ada apa-apa soalan, terus tulis je. Terus tulis je. Nanti pada akhir sesi nanti kita akan tengok satu-satu soalan yang ada. Okey. Jadi untuk sesi semalam kita dah bincangkan sampai habis tentang syarat sujud, syarat-syarat sujud. Kemudian untuk sesi semalam pun kita dah habiskan juga tentang julus baina sajdataini. Tak ada disebutkan dalam kitab ni, tapi kita bincangkan sedikit semalam tentang duduk di antara dua sujud. Okay, kemudian kita dah bincangkan juga tentang tasyahud semalam. Okey, baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung. Kita akan sambung bacaan kita. Kita akan sambung dengan rukun selawat ke atas Nabi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Faslun, fasal fi tashdidati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menerangkan tentang tashdidati, syaddah-syaddah ala nabi, syaddah-syaddah pada as-salati, selawat ala nabi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Allah ke atasnya dan salam. Tashdidatu aqalli salati ala nabi arba'un. Syaddah, syaddah pada sekurang-kurang selawat ke atas Nabi di dalam solat ada 4. Jadi apakah lafaz selawat ataupun sirah sekurang-kurang selawat ke atas Nabi? Dalam kitab ni boleh tengok yang mana dalam bracket tu, kat bawah tu boleh tengok mana dalam bracket tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dia sekurang-kurang selawat yang boleh kita bacakan untuk rukun solat ini. Wa akmaluha, dan sesempurna selawat itu selawat yang mana? Selawat Ibrahimiyah. Kita selalu baca itulah, kama sallaita ala Ibrahim, semua tu. Sehingga fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Itu ialah akmalu selawat. Sesempurna selawat untuk bila kita bincang pada apa untuk rukun solat ni, sesempurna selawat, itulah dia, selawat Ibrahimiyah. Adapun sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya selepas kita baca tasyahud, kemudian kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian bagi salam. Boleh, tak ada masalah macam tu. Okey. Allahumma ala lami wal mimi. Pada lafaz Allahumma tu, di mana syaddahnya ala lami wal mimi, pada huruf lam dan mim. Allahumma, pada lam dengan mim itu. Kemudian salli ala lami, pada kalimah salli tu di atas lam. Jaga tasydid kat situ. Kemudian ala Muhammad kat mana? Ala mim, pada huruf mim yang kedua tu. Ala Muhammad, mim yang kedua. Muhammad, jaga syaddah. Maka kita jangan lupa selawat ini dia rukun qauli. Rukun
yang kita perlu bercakap. Maksudnya rukun qauli, rukun yang melibatkan kata-kata lah. Jadi rukun qauli ni, first macam yang kita dah bincang sebelum ni, kita perlu sebutkan, dan bila kita sebut tu, hendaklah sekurang-kurangnya 3 kita dengar. Itu pertama. Tu sebut rukun qauli macam tu. Dan sama juga, kita perlu make sure sebutan kita tu betul. Sebutan tu kena pastikan betul. So, antara yang kita perlu pastikan ialah syaddah. Syaddah. Part-part syaddah. Samalah juga, untuk selawat ni pun, ada part-part syaddah je, jagalah. Kerana part-part syaddah ni, kalau kita ambil ringan, means kita baca tanpa syaddah, boleh tertukar maksud dia. Jadi, perlu jaga. Samalah juga dengan sebelum ni pun kita dah bincangkan kan, tentang pada Al-Fatihah kita dah bincangkan tajdidat Fatihah dia. Lepas tu pada tasyahud pun dah bincang tajdidat tasyahud dia. Kemudian apa lagi untuk ni? Untuk selawat ni pun sama ada tajdidat dia. Maka jagalah tajdidat untuk selawat. Kerana kalau kita tak jaga tajdidat ketika rukun qauli ni, sebab rukun qauli ni kan kata-kata kan. Jadi bila kita sebut tu tak ada tajdid je, boleh membawa kepada perubahan maksud. Maka jagalah. Okay, jadi itu selesai untuk fasal pada tajdidat solat ala nabi. Fasal pada menerangkan apa tadi? Tentang syaddah-syaddah yang terdapat pada selawat Nabi. Maka rumusan dia, sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian akmalus selawat, sesempurna sesempurna selawat bagi untuk apa? Untuk rukun selawat kata Nabi di dalam solat ini ialah selawat Ibrahimiyah. Okey. Selesai untuk situ. Scroll bawah. Okay, jadi kita dah selesai ceritakan tentang rukun selawat. Jadi next kita pergi kepada rukun salam. Rukun salam. Faslun fi aqallis salami. Faslun fi aqallis salam. Fasal pada menerangkan sekurang-kurang salam itu macam mana. Maka nak tengok aqallis salam tu. Aqallus salami, sekurang-kurang salam. Assalamualaikum. Itu dia. Assalamualaikum. Itu sekurang-kurang salam. Wa aktharu salam. Paling panjang salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Itu sepanjang-panjang dia. Aqallu salam. Assalamualaikum. Dan yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tasdidus salami ala sin. Syaddah di salam ni pada sin tu. Assalamualaikum. Pada sin itu. Okey. Jadi kita selesai ceritakan tentang lafaz salam tu. Jadi sedikit nota tambahan lah untuk salam ni. Sedikit tambahan dalam salam untuk salam. Tak ada diceritakan dalam kitab ini. Okey. Jadi salam yang wajib kita berikan ialah uh, sekali saja. Maksudnya berapa kali nak bagi salam tu, sekali, itu yang wajib. Lafaz ni macam mana? Paling kurang Assalamualaikum. Nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh, tak ada masalah. Yang wajib diberikan sekali. Kemudian memalingkan muka ketika salam. Ke kanan dan ke kiri kita palingkan muka itu ialah sunnah. Maka pada salam ini, sebab salam ini rukun qauli, rukun yang melibatkan kata-kata. So, apa yang penting bukan perbuatan paling tu. Yang penting ialah lafaz salam itu. Adapun membalingkan muka ke kanan atau ke kiri, itu ialah sunnah. Okey. Jadi, take note untuk yang apa yang nak cakap lepas ni. Okey. Kalau seorang itu, dia lihat, kalau seorang itu sebagai contohnya kan, dia lihat bagi salam sekali, kemudian dia buang angin selepas dibagi salam yang pertama itu. Dia memang nak bagi salam sekali je. Lepas tu kemudian dah habis bagi salam yang pertama tu, dia buang angin, katakan. Maka sah atau tidak solat dia? Okay, sah. Okay, insyaAllah ini semua kita tahu kan. Sah. Sebab yang wajib salam dia sekali je. So bila dah bagi salam sekali dan memang dia nak bagi salam sekali, maka selepas dia bagi salam tu, maka solat dia dah dikira habis lah. Maka the moment dia buang angin tu, ketika dia buang angin tu, solat dah habis. Okay. Okay, sekarang ni persoalan dia, bagaimana pula kalau seseorang itu
Bagaimana pula kalau seorang itu, dia time dia nak bagi salam tu, dia nak bagi salam 2 kali, okey. Kemudian, kemudian dia dah habis bagi salam pertama, time dia nak bagi salam kedua tu, dia tak habis bagi salam kedua lagi. Time dia nak bagi salam kedua tu, dia terbuang angin. Katakan dia buang angin ketika itu. Maka batal ataupun tidak solat dia, maka hukumnya solat dia batal. Kerana dia lihat nak bagi salam tu 2 kali. Salam yang wajib dalam solat ni memang sekali je. Tapi apabila ketika salam tu dia lihat nak bagi 2 kali, dia lihat nak bagi salam tu 2 kali, maka solat dia tu dikira habis bukan ketika selepas bagi salam pertama, tapi solat dia tu dikira habis ketika bagi salam yang kedua. Jadi jadi kalau katakan dia buang angin di tengah-tengah ketika dia nak bagi salam kedua, tak habis bagi salam kedua lagi dia buang angin, maka ketika dia buang angin tu solat dia tak habis lagi. Maka jika dia buang angin ketika itu, maka terbatallah solat dia. Berbeza pula kalau dia memang dia nak bagi salam sekali je. Jadi jadi bila dia bila dia niat nak bagi salam dia sekali je, so bila dah habis bagi salam yang pertama, maka solat je ketika tu dah kira habis lah. So bila dia kentut lepas tu, bila dia buang angin lepas tu tak masalah lah. Sebab solat je dah habis, solat je sah lah, tak batal. Tetapi masalahnya apabila ketika dia nak, kalau dia lihat salam 2 kali, kalau dia lihat salam 2 kali, lepas tu baru habis bagi salam pertama, dia kentut. Ketika dia kentut tu, ketika dia buang angin tu, time tu solat tu tak dikira habis lagi. Maka dikira batal lah solat dia. Jadi perlu ingat lah, salam yang wajib diberikan memang sekali je. Tetapi kalau seorang itu lihat nak bagi salam 2 kali, maka solat dia dikira habis lepas selesai bagi salam yang kedua. Jadi sebelum dibagi salam kedua tu, andai kata terbuang angin, walaupun dah habis salam pertama, maka solat dia dikira batal. InsyaAllah, take elok untuk yang tu. Okey, itu selesai kita bicarakan tentang salam. Kemudian insyaAllah kita dah selesai membicarakan satu persatu tentang sebuah rukun solat. Ada lagi satu selepas salam iaitu tartib. Tartib maksudnya buat sebuah rukun itu ikut dia punya order dia. Nak tengok dia punya order turutan dia, tengoklah kat bahagian atas kitab tu, first kali ketika dia sebutkan rukun solat dia kata al-awwal wasani wasalis tu. Itu turutan dia. Itu order dia. Okay, jadi alhamdulillah kita dah selesai membicarakan tentang semua rukun-rukun solat yang ada. So kita buat rumusan ringkas lah tentang semua rukun solat yang ada. So rukun solat ni terbahagi kepada 3. Yang pertama qalbi. Yang pertama rukun qalbi, iaitu rukun yang melibatkan niat, rukun yang melibatkan hati, iaitu niat. Kemudian kita ada rukun qauli, rukun yang melibatkan kata-kata. Untuk rukun qauli ni kita kena ingat, sebab rukun qauli ni rukun yang melibatkan kata-kata. Jadi ketika kita sebut, ketika kita membacakan rukun-rukun qauli ni, perlulah sekurang-kurangnya telinga kita sendiri mendengar bacaan itu. Kemudian bahagian ketiga ada rukun fi'li, rukun yang melibatkan perbuatan. Okey. Nota tambahan, sedikit nota tambahan. Saja-saja nak share lah sebab ada maklumat kan. Untuk rukun qauli, untuk rukun bacaan Al-Fatihah dan tasyahud. Untuk bacaan Al-Fatihah dan tasyahud. Jadi jika seorang itu katakan dia tak mampu untuk bacakan Al-Fatihah ataupun tasyahud, dengan maksud tak mampu ni dia tak belajar lagi kan, dia tak belajar lagi, ataupun for example katakan dia ada sakit, dia sampai terlupa kan, dia terlupa hilang ingatan, terlupa bacaan sebagai contohnya kan. So by the time dia nak solat tu, dia tak mampu lagi untuk ingat bacaan tu, katakan, maka apa yang perlu dibuat? Dia tak perlu solat ke dia lupa baca Al-Fatihah? Dia tak perlu solat ke dia lupa baca tasyahud? Kalau nak hafal time tu tak dan. Nak kena solat time tu juga kan. Jadi nak buat macam mana?
Jika tak mampu untuk Al-Fatihah dan tasyahud, maka bolehlah bacaan itu diganti dengan zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain, apa-apa zikir yang ada lah. Subhanallah ke, Allahu Akbar ke. Digantilah. Kalau Al-Fatihah digantilah dengan apa-apa. Dibacakan zikir itu dengan kadar panjang bacaan Al-Fatihah. Begitu juga tasyahud pun sama, boleh digantikan dengan zikir. Untuk Al-Fatihah, keutamaannya, untuk apa baca Al-Fatihah, keutamaannya digantikan dengan zikir Al-Quran. Maksudnya bacaan Al-Quran. Contohlah kan, tak tahulah macam mana kan, jaranglah aku, tapi contoh Al-Fatihah dia tak boleh ingat, tapi surah lain, katakan surah Al-Ikhlas diingat kan, katakan. So bacalah surah Al-Ikhlas yang diingat tu, bacalah. Ah, Bacalah yang tu. Ini kes untuk kalau seorang tu dia still tak mampu nak baca, dia nak solat, dan bila lama dia Islam, dia mualaf ke, dia baru masuk Islam kan, katakan kan. So bila dah masuk tu memang dah menjadi keutamaan lah untuk solat. So walaupun dia masih lagi tak reti nak baca Al-Fatihah kan, so dia itu tak menggugurkan, itu tak semestinya maksud dia tak perlu solat. So dalam keadaan dia tak mampu baca Al-Fatihah ataupun tasyahud tu, apa yang perlu dia buat lah, digantilah dengan zikir ringkas mana yang dia tahu. Okay, macam tu. Sekadar maklumat tambahan. Okay, sekarang kita masuk fasal baru. Faslun fi awqatis salah. Kita dah belajar tentang rukun-rukun solat. Sekarang ni kita belajar pula tentang waktu-waktu solat. Faslun fi awqatis salah. Fasal pada menerangkan tentang waktu-waktu solat. Awqatus salati khamsatun. Bermula waktu-waktu solat itu 5. Awalu waktu zuhri. Waktu pertama yang diterangkan waktu zuhur. Maaf. Awal waktu zuhri, bermula je, maaf. Bermula je waktu zuhur ataupun masuk je waktu zuhur. Zawalus syamsi. Gelincirnya matahari. Gelincirnya matahari. Gelincirnya matahari itu maksudnya macam mana? Gelincirnya matahari itu apabila matahari turun selepas matahari dia turun, dia start turun selepas istiwa. Istiwa ini apa? Uh, Istiwa ini ialah apabila matahari dia berada betul-betul di atas kepala kita. Apabila matahari dia berada betul-betul di atas kepala kita, waktu tengah hari lah. Waktu tengah hari lah kita katakan. Tapi dia bukan just waktu tengah hari. Waktu istiwa ni dia lebih spesifik lagi, iaitu ketika matahari betul-betul berada kat atas kepala kita. Jadi matahari ni kan diterbit daripada timur, terbenam di barat kan. So bila dia mula-mula terbit dari timur tu, kan dia daripada bawah kemudian dia naik. At some point tu dia akan stop naik. Kemudian dia akan mula turun ke bawah tu kan. So istiwa itu ialah point yang paling tinggi matahari boleh naik. Point paling tinggi matahari tu boleh naik. Kemudian bila matahari tu dia start turun, itu yang kita panggil zawalul syamsi. Itu yang kita panggil gelincir matahari. Bila matahari tu start turun, itu yang kita panggil zawalul syamsi. Jadi cara mudah kita nak tahu gelincirnya matahari ni macam mana? Cara mudah kita nak tahu gelincir matahari ni apabila, sebagai contohnya, kita letak kat tanah, kita letak batang pensel katakan kat tanah, kita letakkan batang pensel kat tanah. Dia punya bayang tu dia start, dia dah mula ada selepas mana bayang tu tiada. Ketika istiwa, yakni sebelum gelincir matahari, kebiasaannya bila kita letakkan apa-apa, bila contoh kita letakkan pensel kat tanah tu, so bayang dia tu kita boleh katakan tak ada. Sebab apa? Sebab matahari betul-betul kat atas kepala. So ketika tu tiada bayang. Jadi the moment bayang tu dah mula ada, bila bayang tu dah mula apa? Ada, means bayang ke arah, bayang dah mula ada sikit ke arah timur, sebab matahari kan dia all the way ke barat kan.
So means bayang ni mesti akan ke arah timur. So bila bayang bayang dah mula terbit, bayang dah mula ada sedikit ke arah timur tu, walaupun sedikit tu, itu kita panggil zawalul syamsi. Itu maksudnya dah gelincir lah tu matahari, sebab tu dah mula ada bayang. Itu so ketika gelincir dia itu, masuklah waktu zuhur. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur ini bila basiru jadinya zillish basiru zilli syai'i, jadinya bayang, zilli bayang, syai'i sesuatu, jadinya bayang sesuatu, mithlahu, sepertinya, seperti seperti benda itu sendiri. Sebagai contohnya, kita letakkan, kita berdirikan pensel, kita berdirikan pensel di tanah, kan? Jadi apabila panjang bayang itu sama dengan panjang pensel itu, apabila panjang bayang pensel itu sama dengan panjang pensel itu, maka itulah dia perakhiran. Itulah dia akhir waktu zuhur. Itulah dia akhir waktu zuhur. Ghaira zilli istiwa'i. Ghaira zillil istiwa'i. Tidak dikira, tidak termasuk bayang yang ada ketika istiwa. Bayang yang ada ketika istiwa. Jadi ketika istiwa ni kadang-kadang ada kadang-kadang ketika istiwa bayang ada juga. Dia tak semestinya ketika istiwa ni bayang tak ada. Kan kalau istiwa kan matahari kat atas, jadi bayang tak ada kan. Jadi kadang-kadang matahari tu dia ketika istiwa tu kadang-kadang bukan dia betul-betul kat atas kita pun. Means mungkin matahari tu di hadapan sikit kita ke. Ah, jadi ada bayang ketika istiwa tu. Maka bayang yang wujud ketika istiwa tu, itu tidak termasuk bayang yang tu. Itulah apa yang dia nak sampaikan. Bayang yang wujud ketika istiwa tu, kalau ada bayang tu, kita tak kira bayang, tidak termasuk bayang itu. Jadi kalau ulang balik, akhir waktu zuhur ini ialah apabila bayang suatu benda itu dia menjadi sama dengan benda itu, tidak termasuk, tidak dikira bayang yang wujud ketika istiwa. Itu maksudnya. Kemudian wa awwalu waqtil asri, dan awal waktu asar, bermula je waktu asar, idza sara, apabila terjadi, zillu kulli syai'in, yang setiap sesuatu itu, mislahu, seperti benda itu, wazada qalilan, dan tambah sikit. Tambah sikit. Jadi maksudnya waktu asar apabila jadi bayang setiap benda itu seperti bayang itu, tapi tambah sikit. Macam tu lah. Jadi macam contoh pen tadi kita bagi, kalau kita berdirikan batang pen, bayang dia tu dah sama panjang dengan batang pen, tambah lagi sikit. Tambah lagi sikit. Dia lebih sikit. Ketika itu dah masuk waktu asar. Apabila bayang pen tu sama dengan panjang pen itu kita kira akhir waktu zuhur. So bila dah bertambah sikit, dah jadi lagi panjang sikit panjang dia tu daripada panjang batang pen tu, itu dah masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar ini bila ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Tak sambung ke nak buka Q&A? Ada soalan ke? Kalau ada soalan kita stop lah. Kalau tak ada soalan kita sambung.
Apa i'rab qalilan? Sekejap Mana qalilan? Idza sara zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Apa i'rab qalilan? Dia benda biasa tapi dia benda biasa tapi orang jarang bincang kan. Saudara Fikri ada tanya apa i'rab qalilan. Apa eh? Za- Maaf adalah kalau soalan i'rab Allah tak boleh biar. Dia macam nak cari juga jawapan. So sekejap Nabi macam bukan. Izam atau Alfi ada tahu-tahu jawapan qalilan. Dekat wazada qalilan tu. Ada jawapan? Apa i'rab qalilan? Ish, geram pula. Azza mafhum mutlaq kan? Tawiz ke? Wazada qali maf tak berani pala tahu. Ah, entahlah macam-macam tabiz. Macamlah tabiz. Izam ada dia macam ada apa tekaan lah dugaan-dugaan. Weh, kalau kau dengan Hafiz tahu, lagilah aku bai. Dugaan macam zon-zon ke syak ke. Alah dia Arab je. Bukannya hukum mereka pun. Aku rasa macam hal lah. Kan? Macam Hari Pak tu Aksara. dia macam Fak Saroi kita bincang itu eh. Ha. Pedih pula aku. La'at li maf'ul mahzuf. Dia benda ni biasa pakai tau. Tapi kita tak ni. Dia, Kita kalau tak yang Pak Aksara tu, dia akan jadi macam wa idza sara zilu apa zilu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan ai wa zada zilu qalilan. Mana boleh hal wazada bai? Suka hati aku. kalau macam Fikri ni yang diteka either tabiz atau maf'ul mutlak. Entah nanti ada cuba cari. Kalau ada tapi geram pula. Dia macam aduh dah biasa jumpa tapi tak tahu pula error dia kan. Aduh bodoh je lah diri dia. Zada qadi. Kata Allah kata mungkin either hal atau tabiz kot. Mungkin lah. Mungkin either hal atau tabiz. Antara dua tu kot. Mungkin. Uh, Maf'ulul bih kurang sesuai sebab pertama zada tu fi'il lazim. Kedua memang tak dia macam jadi agak lari. Okay, lain ada soalan lain? Alah cuba cari. Nanti ada cuba cari. Ada ada yang punya soalan lain? Saudara Izam atau Alfi mungkin ada apa-apa yang nak tambah?
ada share ilmu tambahan berkaitan dengan apa yang kita dah belajar hari ni? Ada? Kalau tak ada, tak ada eh? Kalau tak ada, naktafi bihadzal qadri insyaallah. Syukran ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Terima kasih kerana sudi join.